Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel aku, Babang's Channel. Okey, hari ni aku nak buat satu konten, iaitu masakan ataupun kuih tradisi orang Banjar yang diberi nama kuih pupudak, ataupun ada juga orang panggil kuih tepung torak, dan juga kuih ni aku tak tahulah, kalau orang tanya aku kuih pupudak, aku tak tahu dulu tau. Sebab aku panggil kuih ni adalah sunduk lawang. So sunduk lawang tu dalam bahasa Banjar dia adalah sedal pintu. Okey, okeylah. So tak nak buang masa, aku akan tunjuk dekat hampa semua apakah bahan-bahan yang digunakan lah untuk buat kuih pupudak ni ataupun tepung torak. Okey, bahan yang digunakan adalah, first sekali kita perlukan yang ni tepung beras. Tepung beras ni aku ambil dalam satu cawan. So cawan yang aku gunakan tadi, aku ada cawan ni lah. So small mug ni penuh. So sukatan aku based on cawan ni. So aku tak ada, yelah, hujam, tak ada apa equipment yang betul-betul ataupun penimbang lah apa semua kan. So aku pakai cawan ni. Okey, lepas tu aku perlukan santan. Santan ni aku pakai santan kotak lah, sebab santan yang fresh aku tak ada. So aku akan pakai dalam 2 kotak santan. Lepas tu aku juga kena guna air pandan. So ni air pandan yang aku dah blend. So ni daun pandan dalam, aku pakai tadi dalam 4 keping yang kecil-kecil macam ni. So kat rumah aku ada daun pandan, tapi saiz-saiz ni je yang ada. Okey, lepas tu aku perlukan gula setengah cawan ni. Okey, setengah cawan ni. Aku pakai gula perang. So yang ni gula perang yang low zero calorie punya gula perang. Okey. Lepas tu aku juga perlukan ini air kapur makan tau. Nampak tak? Air kapur. Nampak, aku takut kalau aku buat gini nampak tumpah pula. So air kapur lah. So hampa boleh lah cari, kapur ni ada jual dekat kedai. So guna dalam setengah sudu teh. Lepas tu aku bancuh dengan sedikit air lah. Okey, lepas tu dan juga lebih kurang setengah sudu teh garam. Ni garam. Garam ni sebab nak bagi rasa lemak. Okey, untuk buat tepung torak ni, actually kita kena guna juga semestinya daun pisang. Daun pisang ni aku dah jemur tadi. Dah jemur, dah lembut, dah layu. And then kalau tak jemur pun hampa boleh juga untuk layu dekat dapur, dekat dapur. Lepas tu kita akan gulung buat sarung dia lah. So nanti akan tunjuk dekat hampa macam mana nak buat dia punya kelonsong dia ataupun sarung dia. Okey, so nanti aku akan tunjuk. Okey, untuk buat kelonsong dia ataupun torak, tak tahulah torak tu bahasa apa. Untuk buat kelonsong dia, apa yang diperlukan adalah first daun pisang. Okey, daun pisang yang aku cakap tadi yang dah dijemur ataupun dilayur atas api supaya dia lembut. Kenapa kita jemur ataupun kita layur ni? Supaya bila kita gulung nanti daun ni tak pecah. Okey, aku juga perlukan ni. Aku pakai conduit wiring. Yang nak buat wiring tu, nampak kat rumah aku ada yang ni. Sebab atau apa-apa je lah yang bulat, sebab nanti untuk kita gulungkan dia, so dia akan dapat bentuk bulat lah nanti kelonsong dia tu. Okey, dan juga tali rafia kita akan ikat dekat bawah dia dululah. So dia akan ada end to end lah, nanti kita akan ikat kiri dan kanan. So untuk first ni kita akan ikat satu side dululah. Okey, so ini bahan-bahan yang kita perlukan. Okay. Untuk buat kelonsong ataupun sarang ataupun kelonsong ataupun torak kuih pupudak ni, so ni daun pisang. Daun pisang ni yang ini kita akan akan terbalikkan. Okey, yang ni side, kalau daun pisang tu sendiri kalau tengok yang panjang tu, yang ni side bawah dia.
So ini side bawah dia, yang ni atas dia lah. So kita akan guna side bawah ni. Okey, first kita akan letakkan conduit ni dekat dalam ni lah, guna tray ni. So kita akan buat ni, kita akan gulung lah. So kita akan gulung. Okey, lepas gulung kita akan ikat. Kita akan ikat hujung dia ni. So kita keluarkan sikit conduit ni sebab senang kita ikat. So dia akan ikat macam ni lah. Okey, ikat kita kena make sure kita ikat tu kejap lah kat bawah ni, supaya nanti bila kita masukkan tepung tu nanti dia tak terkeluar dekat bawah ni. Okey, so inilah hasil dia. Okey, aku pun dah buat sebenarnya. Aku dah buat yang selebihnya, sebab kalau aku buat satu-satu sini memang akan take time lah. So ini adalah semua yang aku dah buat. So nanti kita akan guna yang ni lah. Okay, alright, jom kita terus ke proses seterusnya, iaitu kita akan masak tepung tadi bersama-sama bahan-bahan yang lain. Okay, alright. Okay, kita akan teruskan proses seterusnya, iaitu kita akan masak tepung yang kita, bahan-bahan yang tunjuk tadi lah. So first thing first, kita perlukan santan banyak 2 kotak. Lepas tu kita akan masukkan air pandan tadi. Okey. Masukkan juga gula garam. Ini tadi air kapur. Air kapur masuk juga. Kita masukkan je semua. Dan juga ni tadi garam. So kita kacau sikit dulu. Wow, ni sebelahankan api sebab tak nak dia cepat betul. Okey, seterusnya kita akan masukkan tepung. Allah, apa? Kita abaikan. Okey, dan kita akan kacau. Okay, kita akan kacau sampai tepung ni agak pekat sikit. Kita akan kacau sampai tepung ni pekat. Dan make sure dia tak bergetul lah. So, kalau bergetul-getul kita hancur-hancurkan dia. So tujuan kita masak ni apa? Kita masak sedikit dulu. Lepas tu kita akan cairkan tepung ni. Dan lepas ni kita akan kukus. Kita akan kukus pula. Lepas kita masukkan dalam konsor, kita akan kukus tadi. Okay. So waktu ni kita boleh tengoklah dari segi dia punya rasa manis dia dah okey ke tak, okey kan.
Sebab kalau macam aku tak suka terlalu manis. So kira manis-manis sikit saja. So tak perlukan orang kata terlalu manis lah, sebab kalau manis aku tak sedap juga. Terpulang. Okay, kalau apa nak manis, kalau lepas ni kita akan rasa sikit. Rasa tu kalau kurang, just tambahlah gula lagi. Okay. Kita tak lama tau, sebab kita cuma nak sebatikan semua bahan-bahan tadi. Kita kacau. And then nanti kita akan mudah lah untuk kita masukkan dekat dalam kerongsong tu nanti. Alright. So aku nak rasa sikit tu punya adunan ni. Okey, ketak. Cukup. Sudah cukup padaku lah. Alright. So kita kacau sikit lagi. Kita masakkan dia punya ni lah. So dia pun dah agak macam agak pekat. Kuah dia pun dah punya, daging tepung ni pun dah macam agak pekat. Kita tunggu pekat sikit lagi. Right? Besarkan api sikit. Masakkan sikit lagi. Okey. Apa mesti tanya kan, kenapa dalam kuih pudak ni aku masukkan kapur tadi. Okey, sebenarnya air kapur tadi tu sebenarnya untuk bagi dia ada tekstur kental-kental sikit. Make sure hampa jangan letak banyak, sebab kalau hampa letak banyak nanti kuih hampa tu akan rasa pahit tau. So jangan terlalu banyak letak kapur tu, sebab kapur tu sikit saja. Dan juga satu lagi, jangan terletak banyak sangat pandan, sebab pandan tu pun akan pahit juga nanti. So macam tadi dah okey dah lah. Alright. So sekarang dia punya kuah pun dah okey, dah hampir nak pekat macam ni. Dan aku nak tutup api lah. Okay. Kita akan sejukkan sekejap. Aku akan transfer masuk dekat dalam jug lah, sebab senang kita nak tuang dekat dalam kosong-kosong tu lah. Alright. Okay, kita kacau supaya tak nak bagi dia betul-betul di bawah ni lah. Okay. Alright, dia bila dah pekat dah, kira dah boleh tutup api. Alright. Okay, kita akan aku akan tunjuk nanti macam mana kita nak masukkan tepung ni dekat dalam kerongsong tadi. Alright. Okay, bila tepung tadi pun dah agak sejuk sikit. Okay, lepas tu kita akan masukkan dalam kerongsong ni lah. So aku akan tunjuk macam mana nak masukkan dalam kerongsong ni. So kita boleh tuang terus dekat dalam bekas ni, perlahan-lahan, sikit-sikit. Okay, jangan penuh Ini macam selajak ni. So tumbang sikit. Lepas tu kita akan ikat. Kat ujung dia tadi. So hati ketika mengikat, make sure ikat pun ketat jugalah, macam yang first tadi. Okay. Mak tangan aku licin. Tak apa. Kita cuba yang terbaik supaya sekejap aku akan ambil air. Aku pergi ambil kain sebab aku nak lap tangan sebab tangan aku licin. Alright. Kita akan ikat daun ni supaya make sure tepung tu tak keluar. Okey. Masuklah sikit-sikit. So macam inilah kejadian dia. Okey. Cemburu kan. Tak elok ikat dia ni. Aku rasa yang ni akan boleh keluar lah. So kita tak pakai lah yang ni Kita letak kat tepi dulu. Okey. So tadi aku dah buat satu. Kita buat macam ni lah. Okey.
Kita akan buat je panjang-panjang macam ni. So aku akan tunjuk bila dah sudah semua nanti. Sebab kalau kita buat satu memang akan take time lah. So lepas habis kita yang ni, kita akan kukus dia pula. Okay, alright. Okay, aku dah siap semua dah tadi. Dan aku pun dah panaskan kukus. So inilah hasil dia tadi. So dalam satu cawan tepung tadi tu boleh dapatlah dalam plus minus dalam 10 batang pupudak ni. Alright. Depends on you punya size lah. Sebab aku tadi buat pun macam tak besar sangat, halus-halus kan. So semua ni dalam 10 batang dia dapat macam itulah kan. Alright. So kita akan kukus dalam period mengukus ni lebih kurang dalam 20 ke setengah jam. So nanti bila dah siap semua, nanti aku akan tunjuk hasil dia macam mana. Alright, so sekarang kita akan kukus dulu. Panas. Alright. Alright, aku dah sudah susun. So nanti kita akan tengoklah hasil dia macam mana. Alright. Okay, welcome back. Lepas aku dah kukus tadi kan. So inilah hasil dia. Sebenarnya ada a few kesalahan lah yang aku buat tadi sebenarnya. Untuk kuih pupudak ni sebenarnya tak boleh dikukus. Sebenarnya kena rebus. So kalau kukus, aku tadi dah kukus setengah jam. Lepas tu bila aku check, dia punya tepung ni tak kalah keras. Then aku buat research sikit dalam internet, rupa-rupanya dia kena rebus. Dan bila aku rebus balik, barulah nampak macam dia punya tepung ni nak keras. So adalah tadi dari 10 batang aku buat tadi, ada yang jadi, ada yang tak. So yang ni tak jadi, nampak macam kecut lah, dia tak full. Dia macam masih nampak, yang aku pegang ni masih kosong. So aku terus tolak dia ke bawah, and then ada yang terbuka, ada yang terbuka macam ni. Aku rasa mungkin sebab aku gulung sikit kot. And then ada yang jadilah. So yang ni yang jadilah, dia akan kenyal macam ni. So kalau tengok dia bergetak-getak macam ni lah. So yang ini sebenarnya pun tak apa jadi sangat, tapi bolehlah untuk dimakan. Alright. So aku pun tadi sebenarnya buat eksperimen jugalah. Buat eksperimen sebab ada sikit tepung tu, aku dah malas nak buat kelongsong. And then aku masukkan dalam bekas macam ni. Tapi yang ni kukus elok. Kalau yang ni kukus dia jadi keras. Dia tekstur dia keras. So kalau hampa tak nak guna daun pisang, kau susah kan nak buat. So another option, letak dalam bekas macam ni je. And then bila kukus, dan dia akan keras elok lah. Yang ni keras elok, ni keras elok. Sepatutnya dia punya tekstur dia lebih kurang macam ni lah. Rasa okey. So itulah orang kata macam nak buat tapi tak berburu. So jadi macam ni lah. And then tak apalah, pada aku jadi pun macam sebenarnya first time buat. Aku punya first experience lah dengan kuih-kuih yang macam ni. Tapi okey lah, at least ada jugalah hasil yang boleh dibanggakan lah kena. Walaupun kalau nak kata dapat A tu jauh lagi kan. Tapi boleh dimakan lah. Tu sebenarnya kuih ni aku buat petang. So bila aku buat petang, konon-konon nak buat untuk minum petang lah. Rupanya malam pun siap. So tak apalah, aku kata mungkin tak habis, aku simpan je dalam peti sejuk. Esok aku panaskan balik, kukus ke apa ke, and then makan untuk pagi lah kot kan. So okey lah, hasil dia tak mengecewakan. Then boleh lah, boleh dimakan lah. So kalau hampa nak buat kuih ni, kalau guna macam aku buat tadi tu, better hampa rebus, jangan kukus. Sebab kalau kukus, dia memang takkan, dia tak tahu lah, mungkin nak kena kukus dengan lama ke. Sebab tadi pun aku kukus
mula 20 minit. Lepas 20 minit aku check lembut, dia masih tak keras. And then aku tambah lagi jadi setengah jam. Bila setengah jam pun sama juga. Lepas tu aku dah panik dah lah. Then bila aku dah panik, and then aku buat research, aku tengok balik rupanya kena rebus. Then aku masukkan dalam air tu lah. So bila aku dah rebus, rasa macam dah terlewat pun. Dia memang tak boleh nak diselamatkan dah lah, sebab dah start kita nak mengeras ke apa kan. So dia dah jadi daripada 10 tu 5 batang jadilah. So 5 batang lagi out. Ada yang terkeluar terus berkelonsong. Ada yang jadi tapi dia tak full. Mungkin sebab kalau nak buat kena make sure dia padat, and then kena tekan-tekan bagi dia ni lah kot kan. Mungkin tu salah satu dia punya ni lah, tapi okey. Tu saja. So tak mengecewakan, masih boleh dimakan. So mungkin lepas ni kena buat ni lah kot. So untuk for lesson learn untuk aku kali ni, next time aku dah tahu dah macam mana nak buat. So I prefer this style. This lagi ni lah, lagi senang, lebih mudah. Compare tu guna daun pisang macam ni. Tapi actually this is the original one lah. The original one yang sepatutnya buat macam ni lah. Tapi sebab nak makan sendiri kan, bukan nak jual, then kita macam ni lah. So pakai je lebih senang lah. So apa yang aku dapat belajar daripada buat kuih tradisional Banjar ni, sebenarnya dia tak susah. Bahan-bahan dia senang, tapi proses dia tu, bayangkan lah kalau orang yang berniaga kuih ni, aku tak tahu lah dia start buat tu bila. Sebab dia mula nak kena cari daun, lepas tu nak kena masak dia punya tepung, lepas tu nak bungkus lagi, lepas tu nak kukus lagi. And then one more thing, sebenarnya kuih ni masa dia panas dia memang lembut. So apa jangan terkejut kalau apa buat nanti masa panas tu macam lemak, macam tak jadi. Sebenarnya kena tunggu sampai dia sejuk, dan baru dia akan mengeras. Itu yang aku belajar lah. So aku rasa aku tak serik untuk buat lagi. Mungkin ada makanan-makanan ataupun kuih-kuih tradisional Banjar yang lain, dan aku akan belajar lah. So bila ini kira macam for me is a kickstart lah untuk buat, and akan belajar lagi kuih-kuih lain. Sebab kenapa bila buat YouTube ni, so as a reference juga nanti. So bila aku nak buat, aku boleh buka balik. So bila aku buka balik, aku boleh tengok lah dulu aku buat macam ni, salah rupanya. So aku boleh recall balik lah apa yang aku buat ni. Alright, so itu saja. Thank you for watching. And kalau nak buat kuih ni, so bolehlah orang kata apa, tengok apa yang aku buat tadi, aku review tadi, aku kata apa yang dah jadi selepas aku dah settlekan semua tu lah. So ada few kesilapan tu aku jangan buat. So just tambah baik lah apa yang aku buat ni. Alright, okay, thank you so much. And jangan lupa untuk subscribe aku punya YouTube channel, Babang's channel. So mungkin lepas ni akan ada banyak lagi yang aku akan upload. But this is my first video actually, my first YouTube punya video pun sebenarnya. And that's all. So orang kata kalau tak ada yang muda yang nak buat kuih-kuih yang macam ni, so nanti takut kita dah tak ada warisan lah Banjar tu sendiri. Alright, okay, thank you semua. Tak nak buang masa. Daripada minum petang punya kuih dah jadi kuih makan malam. Alright, okay lah, itu saja. Thank you so much, and kita akan jumpa lagi. Okay, bye bye.